Salam sejahtera kepada semua peminat-peminat Bursa Dokumen di Malaysia ini. Kami daripada The Lebah Malaya Podcast. Minggu ni kami akan menyentuh beberapa topik yang tidak begitu menarik, senang cerita. Sebab kita baru saja berdapat 2 perlawanan daripada 3 perlawanan untuk minggu ni. Tapi 2 daripada perlawanan tersebut adalah perlawanan yang sepatutnya kita boleh menang, tapi adalah perlawanan yang patut kita lupakan, di mana kita mendapat 2 kekalahan daripada 2 perlawanan tersebut. Jadi dengan ini bersama saya macam biasa Yudhistira. Yudhis, apa khabar? Khabar baik. Untuk sekarang okey, tapi masih bertahan. Saya rasa itu adalah majoriti peminat-peminat Bursa Dokumen satu dunia, di mana kita sebenarnya berharap yang kita boleh menang bila kita tengok skuad kita agak kuat sebenarnya. Atas kertas, on paper kita sepatutnya boleh dapat 3 mata atau boleh dapat maju ke selepas quarter final apa? Semifinal. Separuh akhir, semifinal. This is not a good week for us. Bila kita nak bercakap bila kita nak masuk pada episod ni pun kita rasa mood kita berubah. Kita boleh rasa the environment pun rasa macam agak gloomy sikit. Tapi tak apa, ini adalah kita punya sesi terapi, sesi untuk melepaskan geram. Tapi dalam masa yang sama kita akan berbincang juga kenapa skuad kita berjadi macam ni, apa benda yang tak jadi. Jadi apa yang saya nak terus ke topik yang saya nak cakapkan ni ialah kenapa kita dia macam ni. Kita punya mentality ke atau ada kena-mengena dengan squad Terzic ke. Jadi saya start dengan mentality dululah saya rasa. Sebab bila kita berdepan dengan Bayern Munich ni, kita boleh nampak di social media, kita boleh nampak pemain-pemain kita nampak macam agak meyakinkan, tapi kita tak tahu dalam kepala diorang apa yang diorang fikir, apa yang diorang akan berdepan nanti. Jadi Yudhis, ada apa-apa yang nak bercakap pasal mentality pemain ke? Okay, so memang ada banyak nak cakap. Kita pergi game per game lah, I think. Of course kita start dengan game Bayern. I memang rasa sebelum game tu, the whole squad dengan bersama dengan media lah, sangat confident yang Dortmund boleh kalahkan Bayern dengan run of form yang agak memberangsangkan. Sebelum game Bayern tu hanya kalah pada Chelsea di tahun ni. Tapi bila masuk game tu still dalam 10 minit pertama tu kita boleh tengok yang Dortmund memang confident, memang attack Bayern non-stop, dan kita dapat satu rhythm lah dalam 10 minit pertama tu. Tapi bila Bayern dapat attack yang bagus, and kita tahulah apa yang berlaku bila Upamecano sebenarnya bukan pass yang sangat baik pun, dia pass yang bola tu dah jauh ke depan. Yes, dah jauh ke depan. Dia nak aim kat satu player, I think tak ingatlah player yang mana, tapi bola tu it go further than player tu, and like rolling over lah, dia dah sampai dah Kobel. So Kobel yang biasa dia buat, okay lah, dia charge ke depan dan dia nak tendang bola, dan terlepas lah bola tu dari kaki dia dan bola terus masuk ke gol. Saya rasa yang kita perlu, saya rasa yang perlu kita cakapkan sekarang ni yang pasal mentality tu, mungkin dari segi sudut Kobel, dia rasa macam, mungkinlah apa yang saya rasa, dia ada dalam 2 situasi yang dia rasa dia sebenarnya tak yakin, tapi dia cuba nak go take the action. Kononnya dia rasa dia boleh clearkan bola tu. Yes. Tapi dalam masa yang sama, dia cuba nak clearkan bola tu dalam perasaan yang agak nervous sebenarnya. Sebab bila kita cakap pasal menentangkan Bayern ni atau The Clasico ni, saya boleh faham. Memang perasaan gerun, perasaan macam-macam perasaan kita boleh masuk dalam situasi ni. Tapi kita tak tahulah, mungkin Bayern
Bayern masuk di gelanggang De Clasico ni, diorang rasa tenang. Tapi kita ni macam terpaksa fikir yang Bayern Munich ni adalah kelab yang besar, kita kena buat macam ni. Ini adalah De Clasico, kita kena buat yang terbaik. Tapi bila kita nak cuba dapatkan mentaliti macam tu, kita jadi terbalik pula. Jadi saya rasa itu yang Kobel terfikir banyak benda yang dia berfikir masa tu, sama ada dia perlu bertindak atau tak perlu bertindak. Tapi untuk saya kan, bila saya tengok game tu, saya rasa actually I go back to the first 10 minutes lah. Saya rasa Dortmund still confident sikit. I boleh tengok dia masih confident, and maybe both side pun I nampak lah Bayern pun nervous sikit, Dortmund pun nervous sikit. But the main point is untuk Kobel, I think saya rasa lah he wasn't ready for the game. Lepas injury kan, sebab tu dia extra nervous, and dia terlebih buat lah kot. So jadi macam tu lah. And overall, lepas moment yang teruk tu, itulah turning point untuk game. Kita dah boleh tengok terus dalam masa 15 minit, I think 20 minit, terus second goal. And then okay lah, the first half, thanks to the first half, kita dah terus dah kalah game tu lah. nak rescue the game dah tak boleh dah. Second half 2 goals and then tak cukup. Saya minta maaf lah sebab kalau saya terpaksa tekankan berkenaan dengan mentality ni, sebab saya rasa apa yang kita kekurangan dalam squad kita ni memang daripada dulu lagi. Kita memang langsung tak ada mental yang kuat sebenarnya bila berdepan dengan kelab-kelab besar. Mungkin sebelum-sebelum ni kita ada 10 perlawanan yang kita straight menang. Mungkin masa tu kita rasa macam wow, kita menang semua ni. Wow, kita punya moral tinggi, kita punya apa nak kata, antara squad tu rasa macam lagi rapat. Yes. Tapi bila dalam game ni, bila kita bolos satu gol yang sangat mudah, ada termasuk dalam beberapa media yang mengatakan bila kita bolos gol yang pertama yang sangat mudah tu, antara pemain dah start menyalahkan satu sama lain. Jadi memang tak nampak sebenarnya kita ada mentaliti yang kuat, atau kita ada seorang ketua yang untuk menenangkan keadaan kita. Saya ada dengar satu podcast daripada Gegenpressing ni. Saya recommendkan pendengar semua untuk dengar juga Gegenpressing ni. Tapi Gegenpressing ni adalah satu podcast yang dalam bahasa Inggeris. Kalau mungkin tak berapa familiar dalam bahasa Inggeris, mungkin sambung dengar dekat The Lebah Malaya Podcast pula. Tapi kita boleh terjemahkan. Yes, kita boleh terjemahkan. Tapi ada satu poin yang sangat menarik daripada Gegenpressing tersebut bila kita bolos satu gol. Dalam ramai-ramai squad kita yang menenangkan Gregor Kobel masa tu, ada seorang saja, iaitu Marius Wolf. Kenapa kita tak sebagai satu tim, kita cuba untuk tenangkan the whole team, the whole environment untuk naikkan semangat balik. Ini cuma baru satu gol, kita boleh buat lagi, ada banyak lagi masa. Yes. Kat mana kita punya kekuatan mental kita untuk jadi naik ke balik kalau kita nak dibandingkan dengan Bayern Munich? Kenapa kita tak sampai kat situ lagi? Saya pun terkejut tengok. Okay, kalau ada mistake, itu kebiasaan lah bola sepak. Siapa-siapa boleh down satu goal and this and that. Kita manusia juga, kita buat kesilapan. Yes. Tapi supposed to I think yang team yang datang dari kedudukan ke 6-5 macam tu, then sampai ke kedudukan pertama at that moment, to not have that mentality to come to like okay, kita down satu goal, no problem, we will come back. Tak ada mentality tu, saya rasa terkejut lah. And then lagi satu pasal leaders, like okay, Wolf is maybe dia secara peribadinya dia dekat dengan Kobel, mungkin itu salah satu reason lah. Tapi what happened to the leaders dalam squad tu? Marco Reus dah berapa tahun dah dalam klub ni. Then ada Bellingham yang kononnya gonna be the greatest player in the world. Tapi
baru vice captain dah tak boleh tak boleh lead the team suddenly sebab satu gol ni. What happened? Ya, itu yang memang agak terkejut saya bila saya dengar podcast pada Game Pressing tu. Memang poin yang sangat menarik sebenarnya. Saya pun memang sangat terkejut kat mana kita punya kualiti sebagai ketua untuk naikkan tim kita. Saya respect Marco Reus sebenarnya. Saya sangat respect dia sebab dia memang salah seorang legenda Borussia Dortmund. Saya sangat respect dia. Tapi kenapa dalam situasi yang penting macam tu, situasi yang di mana kita perlu naikkan spirit pemain atau mentaliti pemain, kenapa dia tak ada? Kenapa dalam situasi contoh macam kalau kita berdepan dengan, tak kisahlah apa-apa situasi fall ke atau situasi tengah hangat ke, kenapa tak nampak sangat pun kualiti dia sebagai leader? Saya rasa itu yang Edin Terzic kena faham juga. Banyak yang dia kena belajar sebenarnya Edin Terzic untuk faham semua player. Walaupun Yes. sebelum ni, episod sebelum ni saya ada cakap yang Edin Terzic sebenarnya ialah manager atau coach yang faham semua pemain, tapi banyak lagi yang dia kena belajar dari segi contoh macam mana naikkan semangat ke apa. Kalau saya nak cakap pasal ketua atau leader dalam satu pasukan ni, pendapat saya sendirilah yang boleh defend semua. Contoh macam kalau fall ke apa kan, yang betul-betul boleh nak sound opposition, saya rasa Emre Can. Yes. Mungkin Gregor Kobel pun boleh juga, tapi dia sebab kat keeper, takkan kalau situasi fall ke apa dia nak kena pergi ke depan untuk sound opposition ke apa kan. Saya rasa Emre Can sebenarnya adalah kandidat yang terbaik sebenarnya. Atau mungkin Yudis ada apa-apa cadangan ke? Untuk saya, nama pertama yang datang dalam minda saya adalah Emre Can lah. And sebenarnya kalau kita tengok the whole season, bukan dalam last 5 games lah. Kalau tengok the whole season, saya rasa Bellingham was one of the figures in the beginning of the season yang dapat nak bagi motivasi kepada player-player kita. Tapi and about Kobel, I think saya rasa dia considered a junior member of the squad. Like baru musim ni dia betul-betul in the team. So sebab tu dia bukan as one of the leader yet lah. So kalau tengok macam tu, patutnya Bellingham yang jadi one of the leaders lah. Yang lantang suara tu selalu so far Emre Can dengan Bellingham. Betul. So one thing I noticed recently is in terms of Bellingham, dia terlalu emosi lah. Hot-headed, yes. Sometimes in some games is good lah, sebab dengan emosi macam tu you boleh motivasikan team member you lah. Tapi kalau dalam situasi macam ni yang dia marah-marah player lain dan salahkan orang lain, untuk tidak come together as a team is a mistake lah, I think. Yalah. Tapi mungkin sebab dia masih muda lagi. Umur dia pun baru 19 tahun. Tapi dalam bola sepak di mana semua professionalism ni memang sangat penting, semua benda tu kita tak ambil kira pun. Tak kisahlah dia muda ke apa. Bila seseorang player tu, bila seseorang pemain tu dah masuk dalam satu situasi, contoh dia perlu menjadi kapten, memang semua benda yang kekurangan dia memang dia perlu improvekan secepat mungkin. Tak ada alasan dia masih muda lagi, tak ada. Saya rasa kalau nak cakap pasal hot-headed atau dia cepat marah ke apa ke, saya boleh bantah yang sebenarnya Emre Can jauh lagi panas baran sebenarnya. Tapi kita boleh nampak Emre Can dalam satu musim ni juga, benda yang dia panas baran tu dia boleh berubah. Itu yang kita sekarang ni kalau nak dapatkan kualiti pemain, kenapa Edin Terzic tak boleh start dengan sesuatu yang penting, contoh macam captaincy, kita jadikan Emre Can captain ke apa. Itu yang saya rasa Edin Terzic yang perlu belajar lagi lah. Memang kena cepat sikit lah saya rasa, sebab kita dalam minggu ni je dah jumpa 2 ex coach kita. Perkembangan Emre Can
hanya berlaku selepas World Cup. Saya nampak yang Zain cakap lah, yang dia lagi ada leadership quality, dia lagi matured, dia lagi control emosi dia. Semua ni berlaku sekarang. So mungkin lepas season ni habis, season selepas ni harap-harap dia akan dapat vice captain jugalah. Ada tak kamu dengar berkenaan dengan satu tweet ni dekat satu tweet dekat Twitter lah maksudnya, berkenaan dengan interview Thomas Muller selepas perlawanan di mana dia mendengar beberapa pemain Dortmund semasa dalam game tu juga yang dia yang pemain-pemain kita semua terus menyalahkan satu sama lain macam yang saya cakap mula-mula tu. Ada tak Yudis dengar yang pasal situasi tu? Pasal Muller cakap saya tak dengar. Itu memang satu yang agak tak tahulah. Itu yang saya nak terangkan dalam kita punya pemikiran bila berdepan dengan tim-tim besar ni. Mungkin kita sebenarnya nampak dari luaran kita nampak macam okey, tapi dalam sebenarnya diorang tak cukup lagi kuatan mental tu untuk berdepan dengan tim-tim besar ni. Memang kalau kita dengar apa yang Thomas Muller cakap tu, dia tak direct tapi kita boleh rasa dia punya macam dia nak take a jab dekat kita. Faham tak? Yeah. So memang banyak lagi lah kita kena improve. Tapi itulah, kita nak kata kita consider small team pun tak juga. Kita adalah kelab yang besar. Tapi bila kita berdepan dengan Bayern, mesti kita tak dapat. Jadi kita teruskan. Sebenarnya nak teruskan pun susah sebenarnya. Sebab kalau nak tengok balik highlight perlawanan minggu ni je, memang agak teruk sebenarnya kita memang minggu ni bukan minggu yang baik lah untuk Dortmund. Satu benda saya nak point out is pasal Muller yang Muller cakap kan. Sebenarnya Muller tu biasalah, dia selalu dia cheeky sikit, dia suka cocok sikit. Itu satu. And then another thing, bukannya Bayern pun perfect. Actually, yes. I think this is one of the, compared to the last few seasons, this is one of the worst Bayern seasons ever. Walaupun dia top of the table, cara dia keluar pokal baru game hari tu like surprising. And then walaupun menang dengan Dortmund, cara dia menang, dia bukan yang main perfect pun. Dia Tuchel tak buat apa-apa anything special. Team Bayern ni macam anytime akan kalah dengan any team sebenarnya. Secara sejujurnya. So hari tu kita kalah dengan Bayern bukan sebab Bayern, sebab kita sendiri. Ya, betul. Itu saya sangat setuju. So in terms of the classical, I don't know what to say lah, sebab dua team pun not so good lah. Tapi nanti kita tak cakap pasal pokal. Ya. Saya ada banyak benda nak cakap. Ini untuk pengetahuan pada semua pendengar, kita rekod ni selepas kita dapat keputusan RB Leipzig menentang Borussia Dortmund. Tapi sebelum tu pun kita dah tahu dah keputusan di mana Bayern Munich telah disingkirkan oleh Freiburg. Itu yang kita akan bincang selanjutnya lepas ni. Tapi kalau kita nak bincang pasal Bayern pun rasanya tak ada benda yang kita boleh bincang. Kalau kita nak bincang pun kita mungkin boleh cakap kita ada pemain yang paling teruk dalam liga. Kita ada tak tahulah nak cakap macam ni, memang sangat teruk lah. Memang sangat teruk. Dia start teruk bila kita dapat gol pertama tu. Kita dah terus hilang fokus. Kita belum ada macam ada spirit. Okay, tak apa, ni baru gol pertama, kita boleh pergi. Tak ada. Kita terus down. Kita punya rentak permainan terus hancur. Saya rasa baik kalau kita terus move on ke pokal punya game ke? Ya, boleh sebab I think pasal whatever we talk tadi, I think we will come back to only one point. Yeah. The first goal is because of mentality. Yes. And then macam you throw away the rest of the game sebab mentality. So main point is yang tu je lah.
So kiranya kalau kita nak bercakap berkenaan dengan RB Leipzig pula, ini adalah satu perlawanan yang kita rasa nak lupakan jugalah, sebab inilah perlawanan yang kita bermain yang terlampau teruk. Dalam jumlah 90 minit kita cuma ada dua sepakan ke gol je, tak silap saya. Kalau saya tengok balik, total shot 3 saja berbanding RB Leipzig yang ada 20. Memang teruk sangat. Saya pun tak tahu apa yang bad lucknya Dortmund tiba-tiba minggu ni semua benda tak menjadi. Saya nak ulas pun, bila saya nak tengok balik highlight saya rasa macam alamak, ini memang saya pun akan down balik. Kalau Yudis ada apa-apa nak cakap pasal DFB Pokal ke? Okay, so untuk saya lah, go back to the Bayern game. Okay. Walaupun kita kalah, I think mentality is one the only point I can think of. In terms of quality, sebenarnya game tu kita masih ada quality, tapi tak tunjuk enough quality lah. Tu saja saya boleh cakap. Tapi untuk game ni, everything that can go wrong went wrong. I don't know, like this is saya rasa in the last 10, maybe 15 games, this is the worst game we've played. The worst ever. I rasa. Yes, sebab I think banyak benda lah the reason. Satu is injuries to important players yang force Edin Terzic to play Hummels instead of Schlotterbeck, to put in Özcan instead of Bellingham, yeah. So kita akan bincangkan juga pasal squad yang Terzic guna ni nanti. Memang sangat pelik apa yang dia letak. Kalau kita berbalik kepada Bayern pun sama juga. And then lagi satu tu, instead of Halle, forced to play Malen. So things like this lah, sebab itu satu benda. Another thing, I don't know what happened to the team. Dia macam dia tak organize langsung. Sebab attack is not there. It's like really not there. And then defense, lepas kita pergi atas, tak boleh. Semua macam too slow nak datang bawah. So itulah sebabnya kita dibolosi begitu senang oleh Leipzig. Masalahnya yang kita tak tahu sekarang ni apa yang berlaku sebenarnya. Adakah itu adalah salah Edin Terzic atas taktikal yang tak berkesan, atau salah mentaliti ke? Kalau nak salahkan semua mentaliti, dah jadi macam alasan pula. Sebab memang kita berdepan dengan kelab-kelab yang besar minggu ni, tapi itu bukannya alasan pun. Sebab Bayern Munich pun ada juga yang dia berdepan kelab-kelab besar di tempat lawan tapi tetap boleh perform. Kenapa kita yang kononnya Edin Terzic faham pemain-pemain kita atau role pemain kita, tapi dia tak boleh letak pemain? Kenapa dia letak pemain yang pelik-pelik? Kenapa dia tak masukkan Dahoud ke apa kan? So macam pemilihan squad pun memang kita boleh persoalkan kenapa dia tak masukkan Dahoud kalau taktik yang ni tak menjadi. Saya rasa macam ada sesuatu yang pelik kenapa ada masalah dalaman ke antara Terzic dengan Dahoud ni kan. Tapi memang tak tahu nak cakap macam mana. Saya pun dah hilang kata-kata bila tengok perlawanan yang tak memberangsangkan langsung. Kita hilang semua posisi, kita hilang semua mentaliti. Kalau Yudis ada apa-apa nak tekankan di bahagian squad ke? Ya, saya tak terkejut kenapa tak mainkan Dahoud. Tapi I think ni bukan one game issue saya rasa. Ni benda ni sebab many games certain player tak dapat enough game time. So dia I rasa tak enough chemistry dengan the rest of the team. Yang saya boleh point out is Özcan dengan Hummels and mungkin Malen juga. So 3 player ni adalah player yang tak banyak main
in the last many games, and lepas kekalahan 2 game, saya rasa 2 game pula, 1 game yang important, sekarang lepas injury and semua tu, tak mainkan Bellingham dan mainkan 3 player ni atas sebab terpaksa. So yang kekurangan chemistry is one thing, and tactical pun one thing. So semua balik pada Terzic jugalah. Bukan satu game, banyak game kalau dicampur sekali kita boleh tengok balik kepada Terzic juga. Itu yang kalau kita sentuh pasal Terzic ni, dalam sosial media kita dah boleh nampak ramai peminat dah mula rasa tak yakin dengan Edin Terzic. Ada yang dah cakap Edin Terzic out lah, Terzic out. Kita dah terus tak yakin selepas perlawanan seri hari tu bersama Schalke. Lepas tu kita ada kalah dengan Chelsea. Lepas tu ni pula kita ada kalah 2 perlawanan berturut-turut. Memang saya faham orang dah start tak percaya. Tapi kita kena pertimbangkan juga yang Edin Terzic baru je mendapat 10 perlawanan menang berturut-turut. Itu yang saya rasa tak berapa adil kot kalau orang nak cakap Edin Terzic perlu dikeluarkan, dia tak cukup pengalaman. Kenapa bila kita sebagai peminat tak berapa yakin kalau kita dapat 2 kalah berturut-turut, tapi bila kita dapat 10 kemenangan kita rasa macam Edin Terzic lah terbaik, kenapa Edin Terzic terbaik, bla 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 ni semua kan. Kita rasa kita pun rasa macam kita crumbling bab peminat. Kita punya mentality pun tak cukup lagi. Ke atau you decide nak terangkan lagi pasal status Edin Terzic yang agak goyah sekarang ni? I think itu adalah kebiasaan lah untuk fans yang selalu akan ada satu percentage yang memang akan say this coach in, this coach out. Itu adalah kebiasaan lah, terutamanya selepas 2-3 kekalahan. So yang tu saya tak terkejut, and biasanya true fans will see the situation lah, betul-betul teruk ke ataupun tak. And the main reason I think is walaupun 10 game kita menang, game yang paling important, you can say the 3 competitions, satu Champions League, kalah dengan Chelsea out of the Champions League. League kita ahead of Bayern, kalah dengan Bayern, turun pula. Then Pokal kalah dengan Leipzig, keluar dari cup. So game 3-4 game yang paling important dalam whole season yang kita kalah, makes it look like Terzic is not good enough. And I think that is the reason lah that many fans are against Terzic at the moment. Tapi itulah kita perlu ingatkan juga yang point kita masih lagi ada perbezaan 2 mata je berbanding Bayern. Kalau secara teknikalnya kita boleh menang Bundesliga punya trofi, sebab sekarang ni pun ada baki lagi mungkin 8 baki permainan, betul ke? Kalau saya silap bagi tahu. Tapi saya rasa secara teknikal ni kita boleh menang trofi. Kita cuma ada 2 mata je perbezaan dengan Bayern. Ke atau perlawanan lawan Bayern hari tu itu adalah penentu di mana kita dapat trofi atau tidak. Pada pendapat saya, it's not over yet, sebab kita balik pada Bayern, satu, dia tidak konsisten lagi, and yang kedua, dekat Pokal tu dia baru kalah dengan Freiburg. And next game dia dengan Freiburg lagi sekali. So you never know lah, sebab this season is very different than any other season. 4 team yang top sekarang, point dia sebenarnya tak jauh berbeza. So kita ada chance to win the league,
Bayern ada chance to lose the league or even become third in the league. Nak tahu tak, ada satu sumpahan yang agak kelakar sebenarnya dekat Bundesliga ni. Di mana kalau ada satu kelab tu, dia kalahkan Bayern, perlawanan seterusnya, kelab tu akan kalah. Itu yang saya dengar daripada podcast Giging Pressing. Bila saya fikir kembali, kalau mengikut sumpahan tersebut, Freiburg baru kalahkan Bayern. Tapi selepas ni Freiburg akan berdepan lagi dengan Bayern. Jadi kat situ kita boleh nampak kalau sumpahan tu betul-betul berlaku, Freiburg akan kalah pula berdepan dengan Bayern dalam pertandingan Bundesliga. Itu yang saya harapnya takkan terjadilah. Sebab Bayern pun kita boleh nampak winning mentality is there. Sekali bila diorang dah kalah, diorang punya macam mentality untuk menang tu, untuk next game memang tiba-tiba go to the roof. 150% diorang nak menang. Berbeza dengan Dortmund punya style yang bila saya nampak dua perlawanan dalam minggu ni dua-dua tak berjaya. Saya bukan nak jadi pesimistik, tapi saya boleh cakap kalau kita menang Der Klassiker baru-baru ni, peluang untuk kita menang memang lagi tinggi lah. Tapi bila kita dah kalah ni, susah sebenarnya. Tapi itulah, memang tak dinafikan 8 perlawanan baki Bundesliga ni sebenarnya panjang lagi, macam-macam boleh berlaku. Kalau Yudis ada nak terangkan panjangkan lagi cerita tu, mungkin Yudis boleh bagi tahu ke? Sebab saya pun masih grasping untuk mencari topik lagi. Kita memang episod ni agak bercelaru sikit lah. Kita sebagai fans pun rasa bercelaru tengok keputusan macam tu. Ya, celaru sebab untuk saya celaru sebab sebenarnya macam dah tak ada mood lah sebab Kan. sebab dua perlawanan yang kita kalah, rasa macam kalah teruk lah. Okay. Cakap pasal kalah teruk tu, nanti saya akan tekankan juga. Tapi ada harapan untuk kita menang ke sebenarnya Bundesliga? Yang tu untuk saya lah, kena tengok back run of games yang perlawanan yang tinggal. Berdasarkan perlawanan yang tinggal, saya bacakan lah. Okay. So kita ada untuk Dortmund, kita tinggal perlawanan dengan Union Berlin, lepas tu Stuttgart, lepas tu Frankfurt, lepas tu Bochum, lepas tu Wolfsburg, Gladbach, Augsburg and Mainz. So untuk saya dalam perlawanan dan semua tu, yang tim yang kita kena takut ialah Union Berlin dengan Frankfurt. So asalkan kita menang dua-dua game ni, ada chance besar kita boleh menang league. Tapi kena tengok enemy kita nombor satu Bayern. Dia pun ada some tough games. Dia ada Freiburg, Hoffenheim, Mainz, Hertha Berlin, Werder Bremen, Schalke, Leipzig dan Cologne. So untuk Bayern, game yang dia kena watch out ialah Freiburg dengan Leipzig. Yes. So rasa macam at the moment equal lah. So still ada on. Chance besar. Yes. It's still on. Tapi saya rasa lah kan, sebenarnya saya baru teringat balik apa yang membuatkan kita rasa bitter selepas dua perlawanan yang kita kalah ni. Bukan sebab keputusan yang kita kalah, tapi kita kalah disebabkan kita kalah tak bermaruah, di mana kita tak bermain dengan baik. Melainkan kalau kita bermain dengan baik, kita nampak pemain-pemain kita semua betul-betul ada spirit untuk menang, itu saya rasa saya boleh terima. Walaupun kalau kita tengok Bayern punya perlawanan, kalau ikutkan atas kertas kita cuma ada 2 perbezaan gol je. Tapi bila kita tengok atas padang, kita tengok pemain-pemain kita main endah tak endah, semua kesilapan yang senang-senang dia buat terlalu ketara sangat. Itu yang saya rasa sebenarnya kita jadi agak bitter sebenarnya. Bukan sebab kita kalah pun, tapi disebabkan kita tengok pemain kita
tak main dengan betul-betul pun. Ya, itu saya setuju sebab kalahan yang kita boleh terima yang saya ingat ialah Chelsea sebenarnya. Because the first game yang kita lawan dengan Chelsea tu I think it is one of the best games in the season walaupun game tu draw. Sebab cara kita defend macam different level. Tapi game kedua tu kita kalah tapi dengan Chelsea lah. Kita kalah tapi kita give it, I rasa kita bagi as much as we can lah. We still give as much as we can walaupun kalah dengan Chelsea. So kita untuk game-game tu kita tak endahkan sangat lah. Kan. So it's okay if we lose as long as we give our all. Saya rasa permainan yang terbaik yang saya tengok untuk musim ni adalah kita menentang Manchester City. Walaupun dua-dua perlawanan tu kita tak dapat kemenangan pun, tapi boleh nampak yang semua pemain tu give 200%. Saya boleh nampak Mats Hummels masa tu memang betul-betul perform gila. Saya nampak semua squad sangat berdisiplin berkenaan dengan diorang punya barisan pertahanan. Semua passing, semua hantaran, walaupun tak banyak shot ke apa, itu saya tak berapa kisahlah. Sebab saya nampak disiplin diorang jauh lagi tinggi. Itu yang sebenarnya jauh lagi better sebenarnya. Tapi kenapa kita tak boleh nak kekalkan benda tu? Itu yang memang menyebabkan minggu ni adalah minggu yang sangat bitter lah saya rasa. Kalau kita nak panjangkan lagi pun tak tahu dah apa nak cakap. Kita cuma boleh mengharapkan perlawanan Union Berlin selepas ini diorang ada kesedaran yang tinggi atau ada contohnya macam Edin Terzic buat sesuatu berkenaan dengan prep talk ke apa ke untuk naikkan spirit ke apa kan. Tapi itulah bola sepak. Kita tak tahu pun apa benda yang terjadi. Saya pun dah hilang kata-kata dah sekarang ni sebab saya tak boleh tengok dengan perlawanan yang terlampau teruk. Kalau kita ada dapat menang pun saya rasa saya tak berpuas hati pun minggu ni. Terus terang saya cakap. Ya, itu ikut cara kita menang lah. Kita kena tengok macam mana. Sebab Union is still saya rasa still a very strong team. Untuk saya kalau kita menang game tu ada harapan lah. Sebab bukan team yang bawah league atau bukan bawah league lah. It's still top 4 dalam Bundesliga. Lagi satu saya nak betulkan apa yang saya cakap tadi. I think first game dengan Chelsea kita tak draw sebenarnya. Kita menang 1-0. Oh ya, betul. Yang kita draw ialah Karim Adeyemi. Yes. Yang kita draw ialah dengan City. Yes, okay. Draw dengan City and lost dengan City. Yang ni win and then lost dengan Chelsea. So mungkin kita boleh teruskan dengan topik seterusnya. Saya rasa lagi sesuai kita bercakap berkenaan dengan player rating keseluruhan kot saya rasa. Okay. Bukannya satu game. Kalau saya nak rating pun saya rasa tak berapa nak ni lah. Saya mungkin boleh bagi rating yang adil sikit kot dekat Gregor Kobel sebab Gregor Kobel ni yang prestasi dia agak ketara sikit di perlawanan Bayern dan perlawanan Leipzig. Saya boleh bagi rating dia 7/10 lah saya rasa. Sebab walaupun dia buat kesilapan kat yang pertama, kat perlawanan atau gol pertama tu, at least dia naikkan semangat balik dalam perlawanan RB Leipzig tu. Saya rasa kalau Kobel tetap main-main macam pemain kita yang lain, saya rasa mungkin kita akan kalah 6 gol lah saya rasa. Yes. Kalau nak bagi rating lain mungkin Yudis boleh bagi rating lain juga ke? Saya akan sambung selepas ni. You mean player lain? Player lain. Saya nak cari idea untuk player lain pun saya rasa macam tak jumpa lagi. Sebab saya rasa minggu ni semua squad kita agak harsh untuk saya cakap ni, tapi saya boleh cakap semua pemain kita dalam keadaan yang macam sampah lah senang cerita. Memang sangat harsh saya cakap, tapi that's the reality lah. Itulah Dortmund. Kadang-kadang kita kat atas, kadang-kadang kita kat bawah. Saya pun nak rate pun
Okay, I will only rate player yang I think dalam 2 game tu dia he give something lah, at least in one of the game. Okay. Untuk saya, okay, untuk Kobel, initially saya bagi 6 tapi bagi 7 jugalah sebab tanpa Kobel, game dengan Leipzig tu kemungkinan besar 4-0 ke 5-0 mungkin boleh. So untuk Kobel 7. Next, Sule tak nak bagi, Hummels betul-betul tak nak bagi. Dengan Bayern, Schlotterbeck main kan? Lepas tu dia injured. Okay, so dengan Bayern tak nak bagi jugalah. Sorry. Mungkin kita okay. boleh cakap pasal Marius Wolf juga kot. Yes, I think Wolf can give a 6 lah sebab walaupun dalam 2 game tu dia okay, dengan game dengan Bayern dia senang di overcome oleh Kingsley Coman. So I think game tu dia tak dapat buat banyak benda lah sebab bukan role dia untuk defend all the way lah. Dia bukan centre back kan. Betul. So not fully his fault. Then the Leipzig game dia masih bersemangat lah. And dia the only one who bagi semangat pada Kobel. So okay lah, sebab tu lah bagi rating. Itulah, saya sangat setuju dengan Yudis. Saya rasa saya tetap nak pertahankan Marius Wolf sebenarnya. Walaupun ramai sebenarnya yang cakap Marius Wolf bukan pemain yang baik untuk sebagai starter. Dia bukannya pemain yang terbaik bila berdepan dengan kelab-kelab besar. Itu saya perlu bantah lah sebenarnya. Sebab saya rasa tak ramai orang perasan yang Marius Wolf sebenarnya, kalau saya nak bagi dalam terma, kalau nak bagi mudahkan untuk orang faham, saya rasa Marius Wolf ni macam Jack Grealish di Manchester City. Dia tak bawa role yang besar sangat. Dia tak ada banyak buat sesuatu sangat lah, senang cerita. Tapi bila ada dia, sometimes boleh membawa perlawanan ke depth yang lain lah, saya rasa. Tapi itulah, saya rasa minggu ni kita punya semua pemain main dengan tak bagus dan sedikit sebanyak benda tu dah mengefekkan prestasi Marius Wolf. Tapi itulah, dalam minggu ni bukan salah dia pun. Itu memang salah satu tim lah sebenarnya. Saya salahkan. Mungkin saya silap. Kami berdua bukannya expert analysis pun dalam ni. Kami berdua cuma dua orang peminat yang sayangkan Borussia Dortmund dan cuba untuk membagi analisa dari sudut pandangan amatur lah, senang cerita. And then untuk balance player yang saya nak bagi rating, nama-nama ni semua saya bagi 6. And yang nama saya tak mention tu, faham lah dia tak. Tapi saya rasa 6/10 tu macam terlampau baik sangat je. Sebab saya tengok semangat lah, sebab tu saya bagi 6. Yang lain tu tak payah bagi rating. Yang saya tengok semangat tu Wolf, Ryerson, Brandt dalam game Leipzig, Malen dalam game Bayern. I think itu saja. Yang lain semua tak nak bagi. Okeylah, sebelum kita habiskan podcast ini, saya akan bagi trivia sikit tentang perlawanan seterusnya. Kita akan berdepan dengan Union Berlin, salah satu klub yang agak kuat juga dalam Bundesliga musim ini. Memang terkejut juga sebenarnya. Memang dia klub yang dari bawah, yang kita tak pernah kenal pun, tahu-tahu dia dah dekat top 4 dah sekarang ni. Saya sangat respect Union Berlin. Dia tak ada perlukan macam mana cakap, dia tak perlukan, macam mana saya nak cakap yang RB Leipzig tu sponsorship adakah itu sponsorship? Dia tak perlukan sponsorship besar-besar macam RB Leipzig. Dia ada kewangan yang mungkin saya boleh cakap tak tinggi pun atau agak terhad. Tapi
mungkin saya boleh puji semangat diorang yang daripada bawah naik ke atas. Dan saya rasa kalau Borussia Dortmund tak boleh menang trofi musim ni, saya bukan nak jadi pesimistik, tapi kalau Union Berlin yang dapat tempat pertama pun saya rasa saya sangat berpuas hati. Asalkan bukan Bayern. Asalkan bukan Bayern, sebab saya sebenarnya nak tengok Bundesliga ni adalah liga yang kompetitif, dan saya tak nak dengar apa orang kata Bayern's Liga. Itu memang menyampah gila lah saya dengar. Saya akan bacakan juga head to head kita, di mana kita ada 7 kemenangan berdepan dengan Union Berlin sebelum ni, dan Union Berlin cuma ada 3 je. Jadi kalau tengokkan prestasi Union Berlin baru-baru ni pun tak begitu memberangsangkan pun saya rasa. Dan kita ada kelebihan di tempat kita, iaitu Westfalenstadion. Saya nak tanya Yudis, kalau Yudis ada apa-apa yang nak cakap pasal perlawanan berdepan Union Berlin ni? Berbanding dengan hari tu, saya quite confident kita lawan dengan Leipzig, saya quite confident. Tapi kita kalah juga. Tapi game ni sebenarnya sejujurnya initially lah saya nak kata kita akan kalah. Tapi sebabnya kita main dekat home, kita ada semua chance untuk menang. Sebab yes, I think secara statistiknya kita belum kalah lagi dekat home in the last since the break lah, since the World Cup break. So lagi satu tu Union Berlin baru kalah dengan Frankfurt dalam pokal. So diorang mungkin akan satu penat lepas pokal, and bukan on form lah. So kita ada chance untuk menang. So nak pergi kepada prediction ke, Zahin? Boleh. Ini yang apa, soalan cepumas jugalah orang kata, prediction. Saya keep it short je lah. Dan optimistik Zahin memang akan mengatakan kita menang 2-0. Yudis macam mana? Saya kata 1-0 lah. 1-0 Okay, kalau siapa main kalau apa, Adeyemi boleh main, mungkin Adeyemi akan gol, tak tahu. Yes. Kita perlukan squad yang laju-laju juga kot. Ya, laju-laju bukan saja dekat attack, dekat defense juga. Sebab balik pada game Leipzig, I think defense kita slow sangat. So harap game seterusnya defense kita laju jugalah. Jadi saya rasa saya wrapkan episod ini, dan saya rasa semua topik dah sentuh pun untuk minggu ni. Cuma kita akan tinggal tunggu keputusan pada perlawanan Union Berlin saja. Kita akan berdepan Union Berlin pada 8 April pukul 9.30 malam. Ini memang jarang sebenarnya saya nak nampak perlawanan 9.30 malam. Jadi harapnya kita boleh tengoklah sama-sama. Saya nak menjemput semua pendengar untuk join Discord kami, di mana kami akan tonton perlawanan Borussia Dortmund bersama-sama. Kat situ kita akan hang out, kita akan berbincang berkenaan dengan Borussia Dortmund atau apa-apa saja berita Borussia Dortmund. Tak kisahlah apa-apa topik, kita kalah ke, kita menang ke, memang kita akan bercakap juga. Kat situlah kita nak luahkan semua perasaan, lagi-lagi lepas kalah. Jadi dari pihak saya itu saja yang saya nak bercakap. Saya paskan kepada Yudis untuk habiskan sesi episod The Lebah Malai Podcast ini. Yudis? Okay, so macam Zahid cakap, do join us untuk game
live screening game Dortmund menentang Union Berlin. Sama-sama kita nantikan skor game-game yang lain untuk Super Saturday, sebab ada Dortmund versus Union, Freiburg versus Bayern, and I think lagi satu team kan, Frankfurt versus Leverkusen. So game-game yang besar, so harapkan semua result game tu berpihak kepada kita lah. Yes. Jadi di situ saja daripada kami. Diharapkan semua pendengar untuk follow juga social media kami, iaitu Dortmund My Fans, atau mungkin boleh search juga Malaysian Dortmund Fans Club, dan dari situ boleh nampak lah social media kita semua. Memang dah kami sekarang makin lama makin dikenali. Ni macam riak sikit lah, macam bangga diri sikit lah. tapi at least kita boleh nampak sebenarnya peminat-peminat Borussia Dortmund kat Malaysia ni sebenarnya ada. Cuma diorang tak jumpa lagi platform kita. Jadi itulah saya nak jemput semua pendengar untuk kongsikan episod-episod The Lebah Malaya Podcast ni kepada rakan-rakan ke atau sesiapa peminat bola sepak di Malaysia ini. Jadi itu saja daripada kami. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye-bye. Bye-bye. Auf Wiedersehen.